Saya setelah dipilih memegang jawatan sekian dengan sesungguhnya berikrar bahawa saya akan dengan jujur menunaikan segala kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan daya upaya. Saya berjanji akan melimpahkan taat setia yang sebenar pada negara dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaan. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Ilahi. Kita dapat bersama-sama lagi berkumpul pada pagi ini untuk menyambut kemenangan pertama kita. Untuk mengubah nasib negara ke arah sinar kejayaan. Kami tidak mampu mengecapi kejayaan ini tanpa kebijaksanaan tuan-tuan dan puan-puan yang telah pun memilih kami dan mempercayai kami untuk mengemudi negara ke arah sinar kejayaan dengan agenda yang lebih jelas dan efisien. Saya berjanji akan melakukan segalanya bagi membela nasib rakyat. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Akhirnya, aku telah mendapat sokongan majoriti rakyat. Nasib negara kini berada di tangan. Dan dengan ini akan ku genggam janji ini bagai menggenggam bara harap-harap menjadi arah. Dan akan ku jalankan tugasku dengan sebaik mungkin. InsyaAllah. Aku tidak akan berpaling tada. Mustahil. Impossible. I have integrity. And I will never betray it. But selepas sahaja saya meraihkan kemenangan perlantikan saya, apa salahnya I award myself after my victory? Hello? Oh, hello Dato'. Ya? Apa? Malam ni jadi kita? Malam ni jadi kita? Mestilah jadi Dato'. Saya sudah suruh mereka semua prepare. Ya Dato'? Alah Dato'. Memang berkumpul itu salah. Tapi berkumpul atas sebab takdir urus negara. Tak ada hal lah Dato'. Dato' tak perlu risau. Ya Dato'? Kalau bocor, kita cover lah Dato'. Macam tak biasa. Kita kata saja kita meeting. Mereka tak ada kata apa punya. Saya jamin. Ya Dato'? Oh, okey Dato'. Untuk bab kilang Dato', Dato' tak perlu bimbang. Nanti saya akan suruh mereka untuk approve surat Dato' so that you can get back into business, okay? Okay Dato'. Okay Dato', kalau tak ada apa-apa dah, I think I see you tonight Dato'. Okay. Tunggu dulu Dato'. Satu lagi, saya nak pesan. Malam ni, jangan lupa bawa durian. Okay Dato'. Jumpa malam ni Dato'. Hal kerja. Ini sayang. Oh, hello darling. Ya? Oh, minggu depan I busy. Ada trip ke Turkistan. Tapi kalau you nak, you can follow me. Tak apa.
I kan VIP. Mereka tak boleh kata apa punya. Boleh kita pergi shopping kat sana nanti. Tapi, you must remember, jangan post gambar-gambar yang tak berkaitan dengan kerja, okay? Okay, darling. Hal kerja. Jangan buat spekulasi tersendiri, ya. Now, if you all don't mind, I ada pengumuman. Sampai bila nak macam ni? Apa benda semua ni? Sampai bila aku nak berkurung? Sampai bila aku nak duduk rumah? Aku ni pelajar tau. Seorang pelajar. Macam mana aku nak fokus betul belajar kalau aku nak pergi kelas pun tak boleh? Aku faham, betul. Betul sangat-sangat situasi semasa yang tidak mengizinkan dan kena tunggu sama ada kes turun ataupun mencapai herd immunity. Betul. Betul apa yang aku cakap. Tapi apa yang aku perasan, kalau setakat undang-undang sekarang pun dijalankan secara suam-suam suku, tak guna juga. And you know what? Ada saja pihak yang mementingkan diri dan merasakan mereka tu above the law. Above the law, jangan harap. Jangan harap kita akan kembali seperti biasa jika masalah ni ataupun benda yang sama kita ulang. Kita sering melakukan kesilapan yang sama berulang-ulang kali dan mengharapkan keputusan yang berbeza. Aku penat lah. Aku penat menjadi antara rakyat yang terhimpit akibat sifat mereka yang mementingkan diri. Kau ingat senang? Kau ingat senang belajar online? Sebelum aku terlupa. Pensyarah. Aku faham, pensyarah pun mesti ada masalah tersendiri dalam menjalankan pengajian secara maya. Yalah, walaupun kami sudah serba sedikit terbiasa dengan kaedah ini, namun sampai bila? Sampai bila kami nak terima semua benda ni buat selama-lamanya? Hal ini menyebabkan banyak ilmu kami tercicir. Sebab kau kena tahu, bukan semua pelajaran boleh buat secara maya. Ada setengah benda engkau kena jalankan secara bersemuka. Sedih ya. Aku sedih dengan negara ni. Kau tengok sekolah, kau tengok IPT. Malah rumah ibadat sekalipun ditutup. Bangunan-bangunan yang membawa kepada kebaikan rohani dan intelek juga ditutup. Itu pun tak kira. Tak kira dengan syarikat-syarikat kecil yang sedang struggle untuk bayar gaji pekerja dengan sewa tapak. Aku sangat-sangatlah tak faham dengan asal politik yang berebut kuasa dikatakan melindungi rakyat. Melindungi rakyat. Ya betul, melindungi rakyat sangat. Kau tengok sekarang. Kilang yang tak menentu prosedur dia, yang menyebarkan penyakit, yang mendapat penyakit, boleh buka. Sekarang ni aku tak faham apa yang lagi penting. Nyawa rakyat ataupun ekonomi. Kalau betul aku cakap ekonomi itu penting, kenapa syarikat kecil tak boleh nak buka? Engkau letakkan peraturan yang sangat-sangat berat dekat syarikat yang kecil daripada kilang yang tak menentu prosedur dia. Bang, kau kena ingat bang. Ramai manusia makin susah. Ramai sangat-sangat manusia makin susah. Hilang sumber pendapatan. Ada ibu bapa yang sampai dah tak boleh nak dapatkan apa yang anak dia orang nak untuk menghadapi PDPR. Kau tengok aku. Aku ni pelajar. Aku pelajar yang menghadapi semua benda. Aku nampak dengan dua biji mata aku sendiri belajar semakin lama melalui tekanan jiwa yang melampau. Kes bunuh diri makin naik. Kau kena ingat, kes bunuh diri makin naik. Dan tak terlupa juga dengan kes kematian yang semakin melonjak tinggi.
Aku faham betul. Betul, aku faham sangat-sangat. Aku perlu belajar untuk lebih bersyukur dan akur dengan keadaan semasa. Aku tidak boleh dengan mudah menuding jari dengan semua masalah yang menimpa negara. Aku faham. Namun demikian, sampai bila kita sebagai seorang rakyat mampu berdiam diri dan hanya menurut perintah? Aku dah tak sanggup nak tengok manusia makin lama makin menderita sementara si rakus bermaharaja lela. Sampai bila? Sampai bila? Dan berdirinya aku dekat sini bukanlah untuk mengajak anda, wahai rakyat, untuk berhimpun di saat dunia sedang berperang dengan musuh yang tak dapat dilihat. Tapi mahu mengajak kamu, wahai pemimpin dan rakyat, untuk berfikir. Sebab kita tak payah pun berbalah ke bertelingkah. Sebab pertelingkahan antara kita tidak akan selesaikan apa-apa masalah yang kita hadapi. Aku tahu aku berdiri di posisi yang mana. Aku tak minta banyak. Cuma mahu kamu memimpin kami dengan ikhlas. Kembali semula ke arah keamanan dan kesejahteraan. Duduklah sama rendah dan berdirilah sama tinggi. Dan usahlah kamu bermegah-megah serta mendongak kami. Peringatan mesra daripada aku. Pangkat kau, harta kau dan nama kau tidak akan kekal lama. Cuma amalan kamu semasa bergelar seorang pemimpin. Dua pilihan dalam hidup kau. Ada mahu membela nasib rakyat sebelum anda meninggalkan dunia ini, atau mati tanpa memberi sebarang faedah terhadap manusia. Aku faham. Aku tak boleh nak cakap banyak kan? Sebab aku tahu aku seorang rakyat. Dan disebabkan aku seorang rakyat yang mentah, aku akhiri dengan menuntut perintah.